Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong bantu maklumkan kepada saya. Baik, hari ini saya nak sebut dan jelaskan sejelas-jelas mungkin kenapa Anwar Ibrahim adalah penghasut dan penipu cukup besar, dan satu lagi penipu besar ialah Zahid Hamidi. Dan Anwar Zahid kini menerajui kerajaan tampuk kepimpinan negara. Anwar Perdana Menteri, Zahid timbalan Perdana Menteri. Dan tidak pernah dalam sejarah ada Perdana Menteri tipu spin terbuka. Ya. Okey. So saya nak jelaskan beberapa aspek penipuan ini dan juga babak hasutan Anwar. Baik. Penipuan. Saya boleh beri banyak contoh, hanya saya nak petik beberapa di sini. Okey. Pertama yang terkini lah. Anwar tipu kononnya kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda 8.3 bilion. Ini saya dah jelaskan semalam. Dan seperti biasa, Anwar akan dapat dakwa ada retorika, ada bukti, ada dokumen. Ya, ada bukti, ada dokumen. Kemudian walaupun ada handset, walaupun ada handset parlimen yang menunjukkan dengan jelas bukti bahawa ada pengakuan dari menteri bahawa ini telah dilaksanakan, termasuk perjanjian pengelupusan hutang itu, tapi Anwar tetap hendak menipu peneroka Felda, tetap nak tipu. Okey. Kemudian ada bukti. Jadi bila Muhyiddin kemudiannya beri tempoh 24 jam untuk minta maaf, dan kalau tidak kena saman fitnah, Anwar kata dia akan tunjuk bukti dan Muhyiddin akan terpaksa minta maaf. Kemudian keesokan harinya, iaitu semalam, dia tunjuk bukti. Buktilah yang dia kata bukti. Sekali pandang saya dapat tahu, saya gelak sebenarnya. Itu bukannya dokumen yang mengesahkan atau tidak mengesahkan berlaku atau tidak pelupusan hutang peneroka Felda. Itu adalah dokumen lain berkait dengan terbitan sukuk dan jaminan kerajaan terhadap terbitan itu oleh Amanah Raya Trustees. So itu adalah perkara lain. Di bawah pelan pemulihan atau rancangan pemulihan Felda ada dua. Satu, ada beberapa kedua, saya tak tahulah. Satu ialah pelupusan hutang, satu ialah penerbitan sukuk secara berperingkat. Mesti Anwar akan sign sebab dia Menteri Kewangan. So dia dedah dokumen tu sekaligus menjadi dia bahan menjadikannya rakyat tertawa kepada dia. Orang tanya, Muhyiddin tanya, saya tanya, ramai tanya, adakah Anwar cuba menipu ataupun adakah Anwar tertipu? Dia sign dokumen, dia tak tahu apa dia sign. So ini pertamalah. Ini pertama. Banyak lagi. Katanya ada dokumen bukti bahawa dana perjudian diterima oleh Perikatan Nasional atau PAS. Ini dia kata lepas dia jadi Perdana Menteri, bulan Disember dia kata. Ada dokumen bukti. 5 bulan atau 6 bulan kemudian, Azalina mengumumkan, mendedahkan di Parlimen bahawa setakat pada bila dia membuat pendedahan itu, SPRM tidak menemui sebarang bukti, maka belum lagi dibuka kes. Jadi persoalannya, Anwar kata jangan cabar dia, dia ada bukti.
Jadi apa jadi dengan bukti dia? Ataupun adakah bukti itu tidak konklusif? Jika bukti itu tidak konklusif, bagaimana dia sebagai seorang Perdana Menteri boleh keluarkan kata-kata seolah-olah ianya adalah satu fakta? Tipu. Kemudian pendakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Anwar macam tu, dia kata dia Menteri Kewangan, dia tahu dia ada bukti. Kalau ada bukti atau anda Menteri Kewangan, maknanya anda dah lihat lah, anda ada figure yang spesifik. Tapi mula-mula dia kata 600 bilion, kemudian jatuh kepada 500 lebih bilion, kemudian jatuh kepada berapa puluh bilion, kemudian jatuh kepada 300 juta, kemudian akhirnya 3 juta. Bukti apa yang Anwar lihat? Kemudian pendakwaan itu tak setakat mana yang diumumkan, tak ditampilkan sebarang bukti yang kita tahulah. Maknanya ia hanyalah satu tuduhan dan mahkamah beri peluang kepada pendakwaan untuk buktikan masa kes berjalan. Kalau pendakwaan tak berjaya buktikan, maknanya kes itu akan digugurkan tanpa Muhyiddin perlu masuk pembelaan. Dia ubah figure tu, nilai tu. Ya. Kemudian Anwar beritahu, ya, kalau nama dia muncul, kalau nama ahli keluarga dia muncul, bagi tahu akan siasat. Jadi saya bagi tahulah. Anwar, nama kau muncul. Cikgu Bat kata kau ada masalah sikit lah. Dia dedah apa pasal rumah hang tu, nama orang lain apa. Lepas tu Anwar buat laporan polis, kononnya saya fitnah. Orang minta kau jawab, Cikgu Bat, mana fitnah dia. Jadi saya lepas tu mula kaji lebih mendalam, dan saya temui banyak kemusykilan berhubung dengan penjualan rumah di Segambut untuk membeli rumah di Sungai Long pada harga yang luar biasa tinggi atas tanah pajak. Macam mana saya tahu tanah pajak? Sebab didedahkan separa lah oleh setiausaha politik dia. Kononnya nak buat laporan terhadap saya. Kemudian saya timbulkan persoalan-persoalan ini. Adakah Anwar tepati janji dia bahawa dia, kalau nama dia muncul, dia akan mulakan siasatan? Tak ada, senyap macam tikuih. Lepas tu janji-janji pilihan raya tak sah nak cerita lah. Kalau aku cerita, hampa pun dah meluat, rakyat pun dah meluat. Ya. Harga minyak nak turun, tak turun. Kemudian mereka cuba nak yakinkan rakyat harga barangan tak naik. Ini kita dapat rasa setiap hari. Keluar beli barang, kita dapat rasa secara amnya. Secara am, harga barangan meningkat menggila. Secara am. Mereka petik beberapa contoh, buat carta apa semua. No, harga barangan meningkat secara am. Sebab harga barangan kita tak boleh ambil 1-2 detik hari ini, esok turun. Tengok turun, tak ada. Dia kena ambil trend sebulan ke 6 bulan ke. Sebab hari ini naik, esok turun, hari ini naik. Tapi secara amnya kita tengok trend, secara amnya meningkat ke rata ke menurun. Dia meningkat jelas di bawah pentadbiran PHBN. Kemudian akan dakwa Zaid Hamidi atas isu skandal LCS. Anwar cerita, Fahmi Fadzil cerita, Anthony Locke kata Zaid Hamidi kantoi menipu, Rafizi Ramli dedah black and white. Habis pilihan raya, Zaid Hamidi dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun terpalit skandal LCS dalam babak perolehan dan walaupun berdepan 47 pertuduhan jenayah termasuk rasuah. Bila tanya Anwar, dia belum terbukti bersalah. Tapi kalau sebelum PRU, semua dalam UMNO ni, ramai pemimpin yang berdepan kes tu, dia pada label penyangak, pencuri, akan diheret ke mahkamah, tidak akan dibantu. Rakyat kena tipu. Ya, kena tipu. Kena tipu hidup-hidup. Ini beberapa contoh utama. Ya.
Ada tak pelabur boleh yakin nak masukkan duit ke negara kita? Sebab itu berbilion dana pelaburan aset dan sebagainya sedang mengalir keluar negara. Mereka takkan cerita kat hang, tapi anda boleh lihat laporan bursa dan sebagainya. Sebab itulah ringgit sedang merosot secara amnya. Hari ini baik sikit, esok ni dia turun, tapi secara amnya dia tengah merosot. Ya. Kemudian Anwar buat pengumuman di dalam kerajaan dia, tak ada menteri yang, tak ada masalah lah, maknanya tak ada menteri terjebak dengan rasuah dan sebagainya. Zahid tengah jalani kes. Kalau Anwar dah kata memang tak ada menteri terlibat rasuah, maknanya secara tidak langsung Anwar sudah kata Zahid tidak bersalah. Jadi adakah ini bermakna bahawa dakwaan Hamzah Zainuddin semalam atau hari ini benar? Sebab Hamzah kata ada perjanjian antara Anwar dengan Zahid untuk membantu Zahid dalam kes rasuah. Dan Anwar sudah umumkan tak ada menteri dalam dia kerajaan dia terpalit rasuah. Jadi adakah ini bermakna Zahid lepas ini akan dibebas dan dilepaskan? Sebab Anwar dulu kata belum terbukti. Sekarang Anwar dah kata tak ada terpalit rasuah. Kemudian jangan timbulkan 3R. Pertama, saya dah cerita banyak kali, 3R bukannya kesalahan. Sekalipun sebab sentuh 3R, sentuh agama, bangsa, raja, tak jadi kesalahan. Kesalahannya dari sudut perlembagaan persekutuan ialah jika anda sentuh agama, raja dan bangsa dengan cara yang melanggar undang-undang yang sedia ada seperti Akta Hasutan dan sebagainya. Ya. So, tidak menjadi jenayah sentuh 3R, melainkan ianya sudah menjadi satu dasar kerajaan bahawa bibir anda tak boleh sentuh 3R. Tapi itu pun sebenarnya salah dari sisi undang-undang. Sebabnya kalau anda larang rakyat sekadar sentuh agama walaupun tak langgar undang-undang, itu dengan sendirinya sudah langgar undang-undang. Sebab perlembagaan persekutuan menjamin kebebasan bersuara. Macam mana anda boleh suruh rakyat jangan sentuh babak agama kalau mereka kalau mereka menyentuh babak agama dengan cara yang tidak langgar undang-undang? Jadi arahan itu tidak betul. So ugut rakyat, ugut takut-takutkan. Tetapi yang langgar 3R, belah depa. Tapi belah depa ada tindakan? Tak ada. Sanusi dalam 4 hari siasatan lengkap, dia diheret ke mahkamah. Diheret tau, sebab ditangkap. Itu pun saya dah baca, saya ada pendapat saya berkenaan dengan benar atau tidak Sanusi hina ke dan sebagainya, tapi itu kita lepas kat mahkamah. Dia dah masuk mahkamah, jadi saya tidak ingin komen. Ya. Tapi Lim Kit Siang 3 hari berturut-turut dia sentuh 13 Mei. Pertama dia kata kita menghampiri 13 Mei. Memang itu penipuan, tak ada 13 Mei. Jadi saya syaki Kit Siang cuba cetuskan huru-hara. Dan ada teori yang melambung di luar sana. Dan saya tak salahkan rakyat kalau fikir benda-benda pelik. Ya, jadi rakyat fikir mereka nak cuba marahkan penyokong Perikatan Nasional supaya cetus huru-hara, kemudian mereka nak darurat untuk tangguh pilihan raya negeri. Ya, so saya tak salahkan rakyat kalau fikir begitu. Dan pelik, kenyataan ini tidak ada tindakan, kemudian esok Lim Kit Siang ulang. Dia kata ada tak salah saya kata begitu. Kemudian bila pemimpin bersatu, beberapa pemimpin rungut, Kit Siang mesti dia pura-pura dia tak baca saya punya lah. Itu lazim lah. Tapi bila pemimpin rungut, kat hari ketiga dia secara tidak langsung cabar lagi. Dia kata saya maafkan Zuraida, saya maafkan dia. Mereka bermaharaja lela, mereka kebal tahap dewa. Adun Selangor, dia hina PAS, secara tidak langsung hina agama Islam. Kata mereka ni hidu arak ke lihat arak dan mabuk, sia-sia sembayang. Tak ada tindakan walaupun laporan keluar dalam media portal Agenda Daily. Dan komen timbulkan persepsi palsu perempuan di dalam
kes yang di compound di Kota Baru tu di bawah undang-undang Islam, ya, walaupun dia tak kata, tapi persepsi tu timbul sebab dia kata orang bukan Melayu terkejut, ya. Buat apa terkejut? Bukannya di bawah undang-undang Islam tak ada apa, Ramasamy tak ada apa, Kit Siang tak ada apa, Lim Guan Eng sampai hari ini tak ada apa. Tapi kalau anda baca kenyataan Lim Guan Eng, itu resis, anti-Islam terang-terang depan mata, ya. 3R dengan cara yang melanggar undang-undang, bersempadankan Islamofobia, tak ada apa setakat hari ini. Tapi Sanusi dah didakwa. Tapi Anwar kata depa nak jamin keselamatan, nak telus, nak ni, tipu. Banyak penipuan Anwar. Saya cuma petik yang utama. Banyak penipuan Anwar. Kami tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Tipu, ya. Zaid Amidi pun penipu. Tapi saya nak fokus ke Anwar lah. Kalau Zaid tak puas hati, Zaid nak ambil tindakan, baru saya dedah lah semua. Tapi saya dah berkali-kali dedah sebelum PRU, ya, mesyuarat MKT. Kemudian tipu kononnya kepada Agong 30 MP BN sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Banyak kali saya dah dedah, ya, anda pun dah dengar banyak kali. Anwar Musa pun dah dedah benda tu, sehingga MP-MP jadi marah lepas tu sebab Zaid tipu. Banyak tipu, ya. Jadi bila ada gandengan begini mentadbir negara, negara kita dalam bahaya. Dan gandengan ini zalim, gandengan ini terdesak, ya. Dan ini adalah satu bencana yang sedang menimpa negara ni. Ini bagi saya adalah malapetaka. Saya rasa di luar sana 10 orang saya tanya, 10-10 kata memang Anwar ni penipu, kaki spin, Zaid penipu. So orang tak percaya. Dan lidah Anwar, mulut Anwar yang dahulunya menjadi sebab dia menang pilihan raya, Anwar tak sedar kini sudah menjadi musuh dia. Ia akan menyebabkan kejatuhan dia. Sebab dia sedang berkempen. Dia dari mula dia jadi PM sampai sekarang terus berkempen. Ada tak dasar pemulihan ekonomi diumumkan? Tak ada. Kerangka kerja pemulihan ekonomi ada tak? Tak ada. Ini yang pelabur nak lihat. Ada tak kerangka pemulihan ringgit, sara hidup yang diumumkan atau kita boleh cari mana-mana? Tak ada. Tak ada apa. Seolah-olah kerajaan ni tak ada rancangan. A government without a plan. That lies a lot, ya. And ini akan menakutkan pelabur. So Anwar sedang, mulut dia sedang membinasakan dia. Orang dah mula muak, ya. Dia ada saluran media yang dia kawal. Government kawal lah media utama kan, media arus perdana. Tapi itu bukannya menjadi advantage kepada dia. Sebab bila orang dah tahu anda bukan melaksanakan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, tapi anda bersikap pembangkang, lebih kepada pembangkang. Saya nak lawan rasuah, saya nak ini, saya nak itu. Itu adalah retorika seorang calon PRU ataupun pembangkang. Awak sudah ada jawatan, orang nak lihat result, bukannya orang nak lihat ceramah kempen. Jadi bila hari-hari orang dengar benda tu, orang muak. Jadi walaupun you have the advantage of channel television, tetapi itu tidak membawa manfaat. Walaupun sekalipun pendengar ramai, orang akan beralih ke alternatif. Kemudian alternatif disekat sana sini di bawah kerajaan ni. Berdekat nak champion kebebasan bersuara, tapi mereka lakukan paling teruk daripada kerajaan-kerajaan terdahulu. Dulu mereka kutuk Tun Mahathir macam ni masa dia jadi Perdana Menteri mula-mula, dia ini, dia itu. Tapi ini zalim, ini memang sekat. Dia torture
orang-orang yang kritik dia. Rakyat boleh lihat, tak payah teka lagi, ini jernih depan mata, clear, orang boleh lihat, ya. So dia terdesak dan dia bersifat kuku besi. Saya walaupun tak suka mana-mana Perdana Menteri dulu, tetapi saya tidak pernah lafazkan kata-kata ini, iaitu saya tidak sekali-kali boleh terima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri bagi diri saya. Kalau anda terima, tak apa. Saya tidak boleh terima dia sebagai Perdana Menteri. Dia sedang membawa negara kita ke kehancuran. Ya. Saya nampak dah hala tuju negara. Dan saya tak heran dia tak di bawah rejim dia, orang lain diugut tak boleh cakap 3R, tapi mereka buat macam ada tiket percuma, macam kebal tahap dewa. Sebab itulah bekalan mereka, hasut. Sebab mereka dah berhasut berdekat lamanya. Babak anti Melayu, anti Islam, retorika sebegini DAP dah buat lama dan sekarang masih buat. Pemimpin dia Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, ya. Anwar dah hasut 2 dekad lebih, hasut rakyat, menentang kerajaan-kerajaan YDPA dahulu. Anwar hasut dan ajar rakyat bahawa hak anda berdemonstrasi, hak anda merusuh. Malah dia hasut anda dulu untuk rusuh ala Arab Spring, iaitu rusuhan Malaysian Spring. Arab Spring ada pertumpahan darah. Jadi itulah bekalan mereka. Jadi saya tak heran, sebab ini adalah pakar hasutan. Dan bukan saya kata, Rafizi yang kata kerja kita menghasut masa mereka pembangkang. Inilah government kita hari ini. Government ini sebaik-baiknya disingkirkan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.